Lepas tu location dia dekat mana? Dekat chest area. Lepas tu dia ada lobes. Ni kalau eksperimen, tak tahulah kali ni saya macam dengar, patutnya kalau eksperimen untuk rat, tikus, kita boleh nampak tau, lung tu ada 3 lobe, ada 3 bahagian. 3 bahagian tu. So kita boleh selak bahagian 3 bahagian tu. Tapi tak tahulah kali ni ada ke tidak tikusnya tu. So entahlah you all laki ke tak. Kalau tak laki, tak dapat lah nak buat eksperimennya tu. Okay. So anyway, so left lung is divided into 2 lobes. So left lungs ni ada 2 lobes sahaja. Kita boleh selak ni sepatutnya. Okay. So air passes from nostril, ini laluan dia lah. Laluan dia. Okay, laluan udara lah. Daripada oksigen kita hirup. Okay, lalu sini sampailah ke alveoli. Lepas tu nanti balik-balik lah untuk nak keluarkan CO2. Okay, itu tak ada apa-apa. Okay. Pigment dia pula. So pigment ni yang membawa oksigen dan juga CO2. Okay. So that increase the ability to transport respiratory gases. So ada 2 pigment, hemoglobin dengan myoglobin. Hemoglobin ni awak biasa dengar kan, pigment in erythrocyte, sel darah merah kan. Okay. So hemoglobin tu biasa. Yang myoglobin ni mungkinlah baru sebab dia adalah pigment yang ada di kawasan muscle. Situasinya kan, kalau awak macam tengah lari, atlet, dia lari, lepas tu darah dia tak cukup untuk nak supply ke oksigen. So oksigen yang daripada myoglobin tu yang akan bekalkan. Sebab yang bila orang berlari dia akan guna muscle. So bila muscle tu tak cukup oksigen, dia akan cramp. So oksigen tu akan dibekalkan oleh myoglobin ni lah. Sebab tu myoglobin ni hanya dekat kawasan muscle tu sahaja. Okay, so tu briefly lah about the pigment. Okay, erythrocyte. So dia no nucleus ni saya rasa you all tahu dah belajar daripada SPM kot kan. So no nucleus, lack organelle, memang tak ada organelle lain lah, mitokondria ke tak ada. Dia memang kosong je. Okay. So untuk apa? Untuk membawa oksigen yang paling maksimum, paling banyak. Okay. So RBC also has no mitochondria. Why? So maksudnya kalau dia ada mitokondria, nanti mitokondria akan menggunakan oksigen yang dibawa. Ada tak jawapan? Oh tak ada pula. Tulislah. Kalau you all ada nota ni, tambahlah sikit kat situ. Kenapa they have no mitochondria dekat erythrocyte ni? Sebab mitochondria will use oxygen carried for cellular respiration. Ingat tak hari tu kita belajar cellular respiration? Dia punya reaktannya adalah gula dan juga oksigen. Kan? So oksigen tu yang aerobik punya respiration. Terus saya ni tak jadi lah. Macam itulah. So aerobik punya respiration. So aerobik respiration dia menggunakan oksigen nak pecahkan glukos tu. So bahayalah kalau kita letak mitokondria dekat sini. Nanti sia-sia je lah hemoglobin tu bawa oksigen. Padahal kita nak bawa untuk bagi sel. Dah mitokondria tu guna pula. Okay, so itulah ni pernah tahu yang ni pun rajin jugalah ditanya. Okay, saya ni so jawapan dia kenapa? Sebab tak nak mitokondria tu guna oksigen tu. Okay. Lepas tu erythrocyte ni dia ada protein, merah protein, globular protein lah. Okay, globin. So conjugated protein with a quaternary structure. Ingat tak apa maksud conjugated tu? Conjugated tu bermaksud dia adalah campuran antara protein and non-protein. Macam tu. So protein dia yang warna, kalau dalam gambar ni yang warna purple ni lah. Warna purple, warna merah ni. Itu adalah protein, polypeptide chain. Polypeptide chain. Okay. Yang non-protein tu pula adalah yang ini, heme groupnya. Ini bukan, ini adalah, kalau kamu ingat, dia adalah cofactor.
Ingat tak? Ada tak? Macam baru je belajar kan? Cofactor ada heme group yang metal ion. Lepas tu ada prosthetic groups. Tu yang tu. Coenzyme. So dia adalah satu non-protein compound yang membantu fungsi protein itu. Membantu. Okay. So itu adalah heme group non-protein. So consists of 4 polypeptide chain. Yang inilah dalam gambar ni 2 purple, 2 merah. Okay. So 2 alpha, 2 beta. Macam itulah. Okay. So apa yang ada dekat heme group dia? Iron. Iron ni lah tempat pelekatan oksigen. Sebab secara logiknya kita boleh cakap jugalah sebab ferrum ni kan positive charge. Oksigen kan kalau dia buang dia terima elektron tu jadi 2 negatif kan. Ni kimia tau. So something like that lah. Tapi memang charge dia negatif. So positif kena negatif lah. Okay. So memang tempat oksigen lah tu maksudnya. Bukanlah tempat hidrogen ke. Bukan. Tahu. Okay. Okay. So each chain is attached to heme. Okay. And iron atom is located dekat center of the heme. Yang tadi saya terangkan tadi tu. Itulah tempat bind oksigen. Okay. So 1 hemoglobin untuk 4 oksigen. Ini 1 hemoglobin ini ada 4 oksigen yang boleh dibawa. Okay, so ini kamu kena ingat benda ni sebab dia penting dalam yang oxygen dissociation curve tu. Pasal yang saya cerita pasal graph tadi tu yang saya sebut juga. Nanti kamu akan belajar pasal graph. Okay, so tu just ingat yang tu lah 1 hemoglobin ada 4 oksigen tau. Okay, yang boleh dibawa maksimum. Okay. So ini has high affinity, high oxygen. So partial pressure of oxygen is low. Can release oxygen easily when partial pressure of oxygen drops. Dia masuk ayat ni kan dalam situasi ataupun surrounding yang oksigennya low. Okay, oksigennya low. Hemoglobin has high affinity. Maksudnya dia boleh tangkap lagi oksigen. Contoh situasi dia dalam lift. Contoh awak terperangkap dalam lift. So dalam lift tu oksigen tu dah mula berkurang. Tapi bila berkurang pun awak masih boleh survive lagi lah. Awak masih boleh hidup lagi. Okay. Sebab awak punya hemoglobin tu has high affinity to oxygen. Okay. Can release oxygen easily when partial pressure of oxygen drops. Contoh situasi macam inilah dalam tisu. Dekat dalam tisu awak tu oksigen kurang, kawasan situ kan oksigen tak ada, level dia rendah. Luar ni yang banyak. Dalam badan kita oksigen rendah, sebab tu kita kena tarik oksigen tu ke dalam. So bila dah sampai kat dalam, hemoglobin akan senang untuk lepaskan. Dia senang tangkap dan senang untuk lepaskan lah dalam tisu kita, dalam badan kita. Itulah ayat dia tau. Okay. So can bind reversibly with oxygen. Okay. Can bind and release cooperatively. Maksud ini bila satu macam ni lah, ni sekejap bila satu polypeptide ataupun satu heme group yang ni bind pada oksigen, dia akan menyebabkan yang lain pun akan terikut-ikut nak bind dengan oksigen juga. Macam tu lah, dia ikut kawan. Seorang terjun, yang lain pun terjun. Macam tu lah. Okay. So maksud yang ni lah tau, cooperatively ni. Ayat dia boleh baca lah nanti, sama je maksud dia saya terangkan tu. Lepas tu, itu bind cooperatively. Kalau release pula, bila sampai dekat tisu kita, contohlah kita hirup udara, lepas tu darah tu bawa dekat kaki. Kaki tu oksigen dekat tisu dekat kaki tu kan, oksigen tak ada. So dia akan releasekan oksigen ni. Buang satu oksigen, yang lain pun akan sama buang, semua buang. Macam tu. So itulah cooperatively. So dia tak adalah macam nak menunggu satu dah buang, yang lain tu bila lagi nak buang macam tu. Senang macam tu. Kalau seorang hantar assignment, yang lain pun hantar sejuk sikit hati. Okay. Cooperatively. Macam tu lah. Okay. Ni apa ni? Ni good lungs, gambaran lah. Ni bad lungs. Macam tu lah. So yang ni lungs yang orang yang merokok macam tu. Okay. Ni paru yang hitam tau, bukan hati yang hitam. Hati hitam lain ceritanya. Okay. Okay, so transport of CO2 in blood. So tadi cerita pasal oksigen semua tu. So ini kita nak tengok CO2. Sebenarnya bila ada penghantaran CO2, sebenarnya ada jugalah penghantaran oksigen. Tahu Yang kamu ingat, okay, dia benda ni asing tak? Sebab dia sama.
Bila kita sedut udara, nanti dia akan tukarlah dalam badan kita, keluarkan CO2 pula. Okay, so CO2 from tissue must be carried to the lungs untuk kita keluarkan, exhale. Ada 3 cara. 3 cara. CO2 ni transported in the blood. Kenapa ada 3 cara? Sebab kalau CO2 tinggi dalam badan, nanti dia akan membuatkan badan kita berasid. So nanti bahayalah untuk kita punya muscle, organ dalaman. So CO2 tu kena dikeluarkan. Kena dikeluarkan. Okay. So ada 3 cara lah ni nak cepatkan pengeluaran CO2 tu. Okay, ada ini dissolve in plasma. So as bicarbonate ions dan juga combine with carbaminohemoglobin. Okay. Okay, so 3 ini. Dan percentage ni kan awak kena ingat tau. Memang ada pernah keluar. Selalunya objektif lah, soalan objektif yang keluar. Tahu Okay, so dissolve in plasma. So tengok cara yang pertama. Macam mana CO2 ni dissolve? Dissolve tu maksudnya apa? Larut kan? Larut dalam plasma. Okay. So CO2 akan bind dengan water to form carbonic acid. Okay. So inilah. Mana dapat water ni? Water ni memang ada dalam badan kita. Sebab tu water ni penting. Selain daripada untuk hilangkan haus, dia juga untuk kita punya dalaman. So untuk darah kita. So CO2 yang kita daripada tisu tu nak angkut keluar, dia kena gabung dengan water dulu. Dapat carbonic acid. Okay, H2CO3. Lepas tu yang ini adalah unstable. Carbonic acid ni unstable. Okay, dengan elok tau. Okay, so ni unstable, dia akan pecah. H plus dengan HCO3 minus. Bicarbonate ions. Okay. So since the process involve no enzyme, it occurs very slowly. Benda ni tak ada enzim yang terlibat. Tak ada apa-apa enzim. So proses ni agak lambat sikit lah. Sebab tu lah dia hanya boleh angkut 7 hingga 10% sahaja CO2-nya. Tahu, okay. So sangat lambat lah. Tapi membantu juga. Okay. Yang kedua. Ni, so yang pertama tu je. Awak just ingat CO2 campur dengan H2O. Dissolve in plasma. Plasma tu ada air. Jadi CO2 tambah dengan air. Dah. Okay. So beza pula dengan ni. Most CO2 is transported to in the form of bicarbonate ions. Yang inilah. Apa maksud ayat ni? CO2 ni diangkut dalam bentuk HCO3. Ada kan CO2 kat sini? So dalam tu lah maksud dia. Okay. CO2 from the tissue diffuse into red blood cell. It combines with water to form unstable carbonic acid. Lepas tu, catalyzed bicarbonate anhydrase enzyme in RBC. Okay. Perasan tak? Yang ini, beza dia kalau yang tadi dia larut dalam plasma. Okay. Macam ni lah. Ni salur darah. Okay, ni salur darah. Luar ni plasma. Okay, yang sini tisu. Tisu contoh kaki. Okay, so CO2 daripada sini yang tisu ni, dia dah buat cellular respiration kan. So dikeluarkan CO2 tu, ada yang masuk dalam plasma. CO2 akan gabung dengan air yang dalam plasma. Jadi H2CO3 kan tadi kan. Yang cara pertama tadi ni. Okay. Ada juga CO2 yang masuk ke dalam red blood cell. Ni, yang cara kedua ni yang. So CO2 yang masuk dalam red blood cell tu akan gabung dengan air yang dalam red blood cell itu membentuk benda yang sama. Nampak tak ni? Carbonic acid juga. Sama je ni. Nampak? Sama je ni. Tapi apa beza dia? Bezanya adalah this one. Ni penting ni yang. Ada enzim. Carbonic anhydrase. Ingat enzim ni mempercepatkan lagi proses. Enzim ni mempercepatkan lagi proses. Jadi, cara yang kedua ini adalah lagi banyak. Sebab itulah 60 hingga 70% CO2 diangkut menggunakan cara ini. 60 hingga 70% ini. Tahu? Yang lain semua sama. CO2 gabung dengan air. Jadi H2CO3. Nanti yang H2CO3 ni sebenarnya ada, dia tak cerita ni ada. Nampak? Dia pecah juga. Sama juga yang berlaku dekat plasma tadi tu. Kan saya kata tadi unstable. Ni unstable. So dia akan pecah jadi H plus dengan HCO3 minus. Sama je. Cuma beza dia yang ini. Make sure awak tengok betul-betul ada tak enzim. Kalau ada enzim, tu adalah cara yang kedua. Yang 60 hingga 70%. Tahu? Okay.
Tak ada apa-apa. Ni. Okay. Point yang ini. Point yang ni yang ketiga ni. Membrane of the RBC ni, dia adalah permeable. Maksudnya dia boleh melepaskan. Boleh melepaskan negatif ion. Jadinya, bila HCO3 minus ni terbentuk, kan dah pecahkan tadi kan. HCO3 minus ni akan keluar ke dalam plasma. Keluar ke dalam plasma. Faham tak? Okay. So, bila dia keluar, yang ini, HCO3 minus ni keluar, apa ni? HCO3 minus diffuse out. Okay, diffuse out. Menyebabkan RBC tadi tu positively charged. Yelah, dah yang ini tu Ini dah keluar. Okay, ni padam. HCO3 minus dekat luar. Jadi, dalam red blood cell ini, dah positively charged lah. So, siapa nak meneutralkannya? Siapa nak memaintainkannya? Maintain electroneutrality. So, daripada Cl minus, chloride ions. Diffuse into RBC. This process is known as chloride shift. So, kiranya HCO3 minus tu keluar, Cl minus masuk. Cl minus masuk. Asalkan minus lah kiranya dinding red blood cell kita ni sebenarnya dia dia boleh bagi minus negative charge tu keluar masuk. Dia boleh keluar masuk. Okey. Mana datangnya Cl minus ni? Daripada garam. Sebab tu dalam makanan kita semua ada garam. So penting jugalah sebenarnya garam tu. Tapi in moderate amount. So daripada NaCl, kita makan garam tu, dia akan pecah jadi Na plus dengan Cl minus. So Cl minus ni lah yang masuk ke dalam darah. Dia membantu sebenarnya. Tak boleh lah awak tak makan garam langsung. Okay. Faham Okay, chloride shift tau. Sebab tu nama dia chloride shift. Sebab dia chloride ion tu yang bergerak. So, increasing H plus concentration reduce the pH. Okay, tadi kan ini dah keluar. Ni dah keluar. So, H plus akan tinggi lah dalam tu. Nak neutralkan charge, kita panggil Cl kan? Cl minus. Dah neutral lah charge dia tu. Cuma bila H plus tinggi, pH dia akan menurun. pH akan menurun. Okay, jadi H plus akan combine dengan HB to form hemoglobinic acid, HHB. So HB ni bertindak sebagai buffer untuk meneutralkan pH, Kalau Cl minus, saya ulang, Cl minus dia neutralkan charge. Okay. Kalau hemoglobin dia meneutralkan pH. Hati-hati Okay. So buffer lepas tu dah bentuk inilah hemoglobinic acid. Okay. So H plus dengan HB triggers Bohr effect ni tak apa. Ni nanti dulu. Okay, IV dulu lah sebab tu topik bawah lagi. Ni fahamkan ni dulu. Okay. So accelerate ability to dissociate into HbO2. Yang ini, mana dapat HB ni? Kalau H plus ni daripada carbonik acid tadi kan? Yang ini. Yang HB ni mana dapat? Dia dapat daripada ini. HbO2 4. Kenapa HbO2 4? Sebab ingat tak tadi yang saya cerita awal-awal tadi tu, ada 4 polypeptide chain. Okay. Setiap satu tu akan membawa oksigen. Sebab itulah O2 ni 4. O2 tu ada 4. Faham tak? Macam tu. Okay. So nanti HbO2 ni akan keluarkan dia punya oksigen. Oksigen. Okay, so kiranya tinggal HB sahajalah. HB sahaja. Sebab kenapa nak kena tinggal HB je? Sebab dia nak gabung dengan H plus ni. Sebab keadaan berasid. So dia kena gabungkan, nak neutralkan asid tu. Okay. Kenapa dia kena release kat O2? Sebab dekat tisu kan perlukan oksigen. So dia perlukan oksigen untuk cellular respiration. Oh, berat tak? Macam tu lah, okay. Sabar. So oksigen diffuse into tissue, nampak ni? Into tissue for cellular respiration. Nampak tak? Nampak tak kekompleksannya tu? Tak apa, insyaAllah boleh
Okay, tak apa, nanti saya akan overall balik semula, okay. So, itu cara kedua tau. Right. So, next, combine with HB to form carbaminohemoglobin. Okay, so satu lagi cara, CO2 tu akan diffuse into RBC, tapi dia akan combine dengan HB untuk membentuk carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin. Okay. HHB CO2 ni. Okay, so dia transport kepada lung. Tu je lah. So ini ceritanya tissues, CO2 dia keluar, masuk ke dalam red blood cell, lepas tu sampai dekat lung area, dia keluarkan CO2 tu. So kita exhale. Okay, so what happen when blood reaches the lung? HbCO3 tadi tu akan dissociate. So HB akan jadi HB, yang CO2 pula akan terlerai dan akan keluarlah bila kita exhale. Okay, nanti HB tu akan gabung dengan oksigen yang baru untuk dibawa ke tisu balik. Faham tak? Okay, kita apa? Macam ni. Macam ni So saya ada kertas kosong ni, dalam awak punya nota tak ada. Tapi you just tengok dulu pun tak apa. So ini adalah salur darah. Okay, salur darah. Okay, so lepas tu macam mana? Ini adalah your ni macam mana? Ni bukan tangan, okey. Ini adalah alveolus. Ni your lung. Alah, macam mana nak lukis macam tu lah. Saya tulis je lah, lung. Okey, lung Lepas tu yang ini adalah your tissue. Kaki. Tisu kaki. Tisu lah. Jauh kan nak pergi lung pada tisu kan? Okay, so adalah kena transport ni lalu salur darah ini. Okay, so dekat lung, partial pressure oksigen tinggi. Sebab kita hirup udara kan? Okay, hirup oksigen mesti dah tinggi kat luar, kat lung. Yang CO2-nya rendah. Okay, yang dekat tisu, CO2-nya tinggi. Oksigennya rendah. Lepas tu kita kena keep on bekalkan oksigen dekat tisu tu. Supaya tak terputus. Kalau terputus nanti sel tu akan mati kat situ. Okay. Alright. Lepas tu kita nak cerita dari mana? Daripada sini lah kan, CO2 tinggi ni lah. Okay, so cara pertama. Okay, dengar elok Cara pertama tadi apa? Dissolve in plasma. So CO2 tadi tu akan masuk ke dalam salur darah ni, di mana dalam salur darah ni ada plasma. Plasma dan juga ada juga ini, red blood cell, RBC tau. Okay, so cara pertama, dia masuk dekat sini, CO2 tambah dengan air yang ada dekat plasma, dapat H2CO3. Kan? Carbonic acid, betul? So carbonic acid ni, dia tak stable kan saya kata tadi. Dia akan terpecah jadi H plus dan juga HCO3 minus. Okay, setakat ni okey kan? Okay, so ini dah satu dah settle lah. Sebab dia, dan satu lagi awak kena tahu yang ini adalah slow. Slow Okay. Sekejap saya nak lukis besar sikit. Sebab banyak benda nak terangkan kat situ. Terkeluar pula ada saudara. Pandailah hemoglobin tu dia kena biconcave shape tau. Maksudnya kena bulat, janganlah terkeluar macam tu. Okay, tak apa. So lagi satu cara, yang kedua, ini pertama kan. Okay, yang kedua CO2 tu dia akan masuk terus ke dalam salur darah. Okay. Kejap sebelum tu, padam sekejap nombor 2. Nombor 1 ni. Nombor 1 ni, HCO3 ni dia akan bergerak ke lung area. Dia lalu salur darah tu bergerak ke lung area. Siapa yang tak faham bagi tahu tau. Just macam cakap je lah. Janganlah memalu. Semua orang pun macam tak faham lagi kan. Cakap je. So HCO3 minus ni akan sampai dekat kawasan lung. HCO3 minus. Bila dia sampai dekat kawasan lung, yang CO2-nya rendah kan. Okay, so dia akan gabung dengan H plus balik. Jadi balik H2CO3. Alah tak muat pula. Sabar je lah. Sekejap, sabar.
Ni sampai kat sini HCO3 minus. Dia akan gabung balik dengan H plus. Kan terbalik kan ni? H plus, HCO3 minus. Jadi balik apa? H2CO3. Sama kan? Sama kan ni? Carbonic acid sama-sama. Okay, cuma reaction dia terbalik. Tahu? Okay. So HCO3 minus ni akan pecah balik jadi H2O. Sama kan? Sama. Okay. Dengan CO2. So CO2 ni lah yang akan keluar ke lung dan exhale. Kita exhale. Kenapa boleh CO2 tu keluar? Sebab dekat dalam ni, dekat dalam darah ni kan CO2 pressure, kandungan CO2 tinggi berbanding dengan luar. So bolehlah CO2 tu senang-senang keluar sahaja. Nampak tak? Okey tak yang cara pertama? Simple je. Nampak. Simple je. Dia gabung sampai dekat lung, dia gabung balik, dia pecah balik. Macam tu lah. Reverse je. Okey. So itu cara pertama. Tahu. Cara kedua. Aduh sakit kepala. Sebab tadi makan apa? Tom yum kan. Beli kat kedai. Lepas tu banyak dia punya MSG. Itulah dia. Kita apa? Selingan sikit. So CO2 tu, dia akan masuk dalam RBC. Okay. Dan digabung apa? Samakan dengan yang cara pertama. H2O juga. Betul? Cuma, dia akan jadi H2CO3 kan. Sama je. Nampak ni? Sama. Tapi, dia ada dibantu oleh carbonic anhydrase. Ada carbonic anhydrase, enzim. Menyebabkan dia yang banyak tu 60 hingga 70% CO2 dibawa dengan cara ini. Tahu, okay? So macam biasa, H2CO3 ni dia adalah unstable. So bila unstable dia akan pecah jadi CO3 minus dengan H plus. Sama macam tadi tu. Ni nampak atas ni. Okay, sama. Tapi untuk cara yang kedua ni ingat tau. PSPM kan ada essay kan. So takut. Benda ni keluar. So cara kedua dia banyak sikit dia punya penerangan. Dia banyak point dia. So yang cara kedua ni, yang HCO3 minus ni akan keluar. Kenapa dia boleh keluar? Sebab so dia keluar kat sini HCO3 minus. Yang membrane ini adalah permeable, bukan high affinity, permeable to negative charge. Maksudnya dia membenarkan negative charge tu keluar. Okay. So bila keluar masuk lah tau. So bila HCO3 minus keluar, siapa yang nak meneutralkan positive charge yang dalam ni? Dah semakin tinggi tau H plus ni. Siapa yang nak meneutralkannya? Nak maintainkan electroneutrality? Siapa? Cl minus. Neutrality. Yes. Cl minus. Cl minus tu daripada mana? Daripada garam yang kita makan. NaCl. So bila garam itu pecah jadi Na plus dengan Cl minus, nanti yang Cl tu akan masuk sini. Sini. Nampak tak? So inilah dinamakan sebagai chloride shift. Tahu ni sangat penting tau. Dalam essay memang dia akan cari point ini. Pemeriksa akan cari point itu. Okay. So settle lah pasal tu. So kiranya HCO3 minus ni kat luar kan. Sama juga yang tadi yang kat plasma pun kat luar juga. Kat plasma ni HCO3 minus. Okay. So bila charge dah settle. Charge kita dah maintainkan. Sekarang kita nak maintainkan pula acidity. Bila H plus tinggi, dia akan jadi berasid. So nak meneutralkan asid ni adalah daripada mana nak buat ni sinilah kot. Tambah dengan HB. HB ni datang daripada mana? HB ni datang daripada HbO2. HbO2. Faham tak? Okay. So mana datang HbO2 ni? Kan darah ni, the whole darah ni adalah daripada lung tadi tu.
daripada sini. Dia sebenarnya macam roller coaster lah. So bila naik penumpang kat sini sampai kat penumpang yang kat sebelah sini pula, dia akan turunkan penumpangnya. Naik ambil pula penumpang lain. Macam train. So sebenarnya daripada yang lung area tu, HbO2 tu daripada lung area. So HbO2 ni dia kena pecah jadi Hb dan juga oksigen. Hb dan juga oksigen. Okay. Oksigen ni akan dibekalkan kepada tisu. Sebab tisu kan memerlukan oksigen untuk cellular respiration. Okay. So Hb ni akan gabung dengan H+ untuk membentuk, tak muat saya padam sikit. So ini bentuk gabung dua ni jadi HHB. Yang kalau dalam nota tu dia tulis buffer. Dia bertindak sebagai buffer. Hemoglobinic acid tu. Tahu? So, dah lah settle. So bila red blood cell ini bergerak ke lung area, okay, bila dia bergerak ke lung area, reverse reaction berlaku. Reverse reaction. Maksudnya nanti Cl- ni akan keluar balik. Ni sampai kat lung tau. Kamu bayangkan di sebelah sini. Cl- akan keluar balik. HCO3 tadi tu akan masuk balik. Dua kali kerja pula kan. Tapi berlaku dengan cepat lah sebenarnya. Bila HCO3- masuk balik, dia gabung balik dengan H+. Jadi balik H2CO3. Lepas tu nanti pecah balik. Jadi CO2 dengan H2O. Yang CO2 ni akan keluar ke lung area. So reverse. So kalau dalam essay, soalan exam, soalan pasal ni kan, awak cerita je macam ni. Awak cerita dekat kawasan tisu. Okay, awak cerita dekat kawasan tisu. Lepas tu awak cakap lah, point seterusnya tu, the red blood cell will travel to lung area, and the reverse reaction will occur. Tak payahlah awak nak terangkan satu-satu balik. Cl- will exit back, HCO3- will enter back, apa tu combine back, tak. Just cakap reverse reaction will occur. Okay, so lepas tu itu cara kedua tau. Okay, so cara ketiga CO3 ni akan masuk ke dalam red blood cell. Okay, dan akan bind, CO2 bind dengan HB tu. Dan jadi HB, apa tadi tu? Apa dia punya tu? Carbaminohemoglobin. HBCO2. HBCO2. Okay, so yang ini pun sama juga. Bila it arrive, kamu ceritalah. The third way is CO2 combined with hemoglobin to form carbaminohemoglobin. When arrive at the lung area, the reverse reaction will occur. Dah. Tak payah nak terangkan balik dia akan split again. No, tak payah. Faham Okay, boleh ada apa nak tanya setakat ini? Madam. Nak tanya, proses ni semua berlaku at the same time Ketiga-tiga Ya. Betul, sebab dia memang kena keluarkan keluarkan CO2 yang banyak dalam tisu kita. Sebab tisu kita ada banyak mitokondria. So bila banyak mitokondria, banyaklah CO2 yang kamu bayangkan macam penumpang lah dekat bus stand ni, banyak CO2 penumpang menunggu nak tunggu train. So ada 3 train kat sini. So nak mempercepatkan lagi CO2 tu keluar. Okay, so dan mempercepatkan lagi oksigen tu dibawa ke sini pula. So memang at the same time. Okay. Okey tak? Boleh tak? Lagi. Boleh. Lagi. Okey tak? So just ingat yang first way simple je dalam plasma. Dia jadi HCO3-. Lepas tu dia bawa ke sana. So reverse balik lah. Patah balik, dia cantum balik, CO2 keluar. Lepas tu yang cara kedua sama lebih kurang. Cuma dia ada enzim. Dia lagi efficient. Lepas tu dia adalah pasal yang chloride shift tu. So charge dia akan lari. So siapa nak meneutralkannya, chloride ion lah. Lepas tu bila charge pun lari, ada pH juga. pH tu pun akan lari juga jadi berasid. So siapa nak meneutralkan pH tu pula? Hemoglobin lah.
Lepas tu nanti bila sampai kat lung area, reverse reaction will occur. Okay, cara ketiga simple juga. Just combine dengan hemoglobin membentuk hemoglobinic acid tu. Okay, so inilah ya. Madam, Ha? kalau dekat exam, dia akan minta tiga-tiga ke dia minta salah satu? Minta tiga-tiga. Selalunya lah yang setakat ni, yang saya pernah tengok-tengok semua tu, dia akan minta tiga-tiga dan markah dia dalam lebih kurang 15. 15 macam tu. Dia satu soalan tu 20 markah. So 15 dia tanya pasal ni, lagi 5 tu mungkin dia tanya pasal structure of hemoglobin ke, macam tu. So ada 15 lah point kat sini awak kena ada at least. Okay. Macam tu lah. Okay, madam. Alright, lagi. Okay ke? Boleh ke? Tak ada. Okay. Tak apa, kita try masuk lagi seterusnya. Ini saya tahu itu cara bawa CO2 lah. Sekejap ada tak saya tertinggal lagi? CO2. Dan kamu kena ingat tau, red blood cell ni bukan ada satu je hemoglobin tau. Ni red blood cell, erythrocyte. Dalam satu erythrocyte tu ada banyak hemoglobin. So ada hemoglobin yang bawa oksigen. Ada yang hemoglobin yang bawa CO2. Sebab itulah efisien nak mengeluarkan CO2 tu. Dah penumpang ramai, dalam ni pun ada banyak HB lagi sebenarnya. HB lagi. Jangan kamu ingat satu je. Tahu? Okay. Sebab nanti ada student tanya, tadi HB dah gabung dengan ni. Mana datang HbO2 ni? Dalam red blood cell ini sendiri ada banyak. Ada lagi HbO2 lain. Tengoklah dia nak berhenti kat mana. Dekat kaki awak ke, dekat tangan ke. So kalau kat tangan yang HbO2 yang kat sini akan lepaslah oksigennya. So dia nak ambil pula CO2 yang lain dekat tangan awak tu. Tahu? Macam itulah. Okey, ikut. Tak apa, nanti dalam tutur nanti kita revise balik lah. Mungkin awak segan nak tanya kat dalam ni. Okay, so tak apa. Boleh masuk sikit kot. ODC. Kita nak tengok oksigen pula. Tadi pasal CO2 tapi sebenarnya ada je kaitan dia. Okay. Oxygen dissociation curve. Kita nak tengok dalam situasi macam-macam. Ada 3 situasi sebenarnya. Oksigen tu senang tak nak dilepaskan. Sebab tu nama dia oxygen dissociation. Dissociation tu maksudnya lepaslah, dissociate. Okay. Ni tak ada apa-apa. Tak payahlah baca je sendiri. Okay, tak ada. Inilah dia ODC. Okay, oxygen dissociation curve. Relationship between percentage of hemoglobin saturation dengan oksigen dengan partial pressure different. Okay, kamu tengok dekat paksi ni. Yang ini adalah paksi percentage saturation of hemoglobin. Maksudnya percentage berapa lagi yang masih tinggal yang ini. HbO2. Kan tadi saya cerita dalam satu erythrocyte ada banyak HbO2. So adakah 90% ke 80% ke yang masih HbO2? Mungkin yang lain tu dah lepas dah oksigennya tu. Okay, so faham tak? Mungkin contohlah dekat sini. Dekat sini 5, contoh 70%. So 70% masih dalam keadaan HbO2. Yang 30 lagi tu dah lepas dah jadi HB, yang oksigen tu dah bagi dekat tisu. Contoh macam tu. Tahu So yang bawah ni pula adalah partial pressure, maksudnya kandungan oksigen dekat kawasan-kawasan tu lah. 5, 10, 15. Okay, so itu dia punya contoh graf. So ability of oxygen to bind dengan hemoglobin bergantung kepada ini, partial pressure oksigen, partial pressure of CO2, pH dengan temperature. Okay. So yang ini sigmoid shape, dia nak beritahu sigmoid shape je. Sekejap, sabar. So inilah tiga situasi. Okay, so kita tengok pada situasi yang ketiga ni dulu. When the PO in the lung area, HbO2 can be saturated with oxygen up to 98%. Dia nak cerita, pada kawasan lung yang dekat sini, partial pressure oxygen tu sangat tinggi. Okay, sini. Dia punya HbO2 sangat padat. Tapi tak 100% yang padat dengan HbO2. Hanya dalam 98 sahaja HbO2-nya. Yang 2 lagi tu,
adalah yang melekat dengan ni CO2. Kalau awak ada nota tu sekarang bolehlah tambah sikit. Yang 2% lagi tu is HHBCO2. So dia tak boleh 100% saturated dengan oksigen sebab dia kena bawa juga CO2. So it can't reach 100% because some oxygen will dissolve into plasma. Ni satu-satu jugalah. Okay. Bila dissolve in plasma, dia gabung dengan CO2 kan? Sama je lah point dia. Okay, so dah. So when blood leave alveolus, PO2 drops. So kiranya daripada alveolus kita, daripada lung tu, dia nak bergerak ke, train tu nak bergerak ke kawasan lain tau. So partial pressure akan mula rendah daripada 100% yang padat oksigennya tu sampai dekat kawasan contoh dekat kita punya bahu. Bahu tu dah kurang partial pressure oksigennya tu. Okay, so makin berkurang lah tau. Okay, makin berkurang sampai dekat tisu. Tisu, resting tissue. Resting tissue tu maksudnya tisu yang tak banyak buat kerja. Contoh macam tangan kita banyak buat kerja kan. Contoh macam bahu ke, lengan ke, tak banyak bergerak, kat situ lah. So, HB has lower affinity for oxygen and release some of the oxygen to the tissue. So, kiranya HB tu akan mula melepaskan oksigen tu ke tisu bahu contoh, ke tisu lengan yang tadi saya cakap kan. So bila dia dah mula melepaskan tu, makin menurunlah percentage ni. Daripada 98 tadi tu, dah jadi dalam 75 je yang masih HbO2. Nampak tak? Sebab yang lain tu dah mula lepaskan dia punya oksigen. Okay. So bila tak ada apa. Bila kita bergerak, vigorous contracting muscle, okay, sampai partial pressure dia dalam lebih kurang 20. Maksudnya kandungan oksigen tu makin berkurang. Ni sampai sini. Yang tadi padat 100% dekat lung memang kita hirupkan udara oksigen tu memang banyak lah oksigennya tu. Tapi kawasan yang kat belah-belah dalam kaki ke apa ke, sampai oksigennya sangat rendah, lebih kurang 20 mmHg. Okay, apa yang berlaku kat sini? HbO2 akan release oksigen dengan lagi banyak. So daripada 75 dekat tisu bahu kita tu, jadi bila kita darah tu bergerak dekat kaki, dia akan sampai lebih kurang dalam 35 sahaja yang masih HbO2. Ni kita nak tengok yang masih tau. Cerita dia yang masih HbO2. Okay. Ni tak ada apa-apa. So 35% sahaja yang masih saturated. Yang lain dah release dah. Okay. So when PO2 reduce below 20 mg, more oxygen will be released from HbO2. Kalau rendah memang lagi rendah tu, memang HbO2 tu akan releasekan sajalah oksigennya tu. Okay. Sampai tahap memang kosong. Tapi benda ni yang graf ini merujuk kepada satu hemoglobin je tau. Dia ada train lain, HbO2 lain yang lain. So contohnya gambar macam ni lah. Ni lung area, ini lung. Ni resting punya tissues. Yang ni active punya tissues. Okay. So ini nak cerita pasal ini tak ada apa-apa kot. Where's the blood? Tak ada. Dah. So okay tak ni? Nak cerita tu je. So kiranya kalau graf soalan exam keluar pasal ODC, awak kena cerita pasal, kalau soalan tanyalah, explain about oxygen dissociation curve. Selalunya ODC ni dalam 10 markah. 10 markah. Okay, so awak cerita daripada belakang ke depan tau. Belakang ke depan. Daripada 100 ni ke 20. Bawah 20 ni. Awak ikut je yang nota ni lah. Sebab nota ni pun dia cerita daripada 3 kan. 3, 2, 1. Cerita daripada belakang ke depan. Jangan awak cerita daripada bawah ni. Kan selalu kita belajar growth ke apa, lag, log tu semua ke bawah ni kan. Kita daripada bawah sampai ke atas. Tak, jangan tau. Okay. So cerita dia daripada lung ke active tissue. Active tissue. Sini. So itu je point dia. Nak tengok lung tu memang padat dengan oksigen. Yang dekat active tissue dia dah keluarkan oksigen tu. Nak bagi kat tisu. Macam tu je. Okay. So myoglobin ni nantilah. Yang ni nanti next class. So okay tak? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, tu je lah kot for today. Hopefully
agak berat tapi tak apa, kita